Apakah arah tuju perlancongan, terutama sekali di negeri Melaka? Sama-sama dengan saya dalam podcast at Viral TV Station Malaysia selama 1 jam dan bersama dengan tetamu undangan. Nak tahu siapakah tetamu undangan saya? Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Alhamdulillah hari ini hari Khamis kita kembali bersama dengan anda dalam podcast at Viral TV Station Malaysia yang disiarkan secara langsung untuk petang ini dari sekarang mungkin hingga jam 4 petang dan hari ini kita nak cerita mengenai pelancongan. Apa saja mengenai pelancongan? Apa jua sektor pelancongan yang terlibat? Hari ini adalah hari yang sangat bertuah jika anda bersama-sama dengan kami. Kerana bersama-sama dengan saya, kita ada Tuan Syahri bin Basirun selaku Pengurus Besar Bahagian Promosi Pelancongan Jabatan Ketua Menteri. Assalamualaikum Tuan Syahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya bergaya, ya. Mungkin kalau saya nak kenal Cik Syahri ni, kalau backgroundnya sedikit lah kan, sebelum menyertai mungkin bahagian promosi pelancongan ni, zaman-zaman dulu belajar di mana, kemudian ya sambung belajar ataupun mungkin bekerja di mana sebelum ni, ya. Mungkin Cik Syahri boleh terangkan sedikit lah. Kita kenal dululah ya. Tak kenal maka tak cinta. Betul. Okey, terima kasihlah Encik Nazif Ya. Tapi pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Viral. Cik Syahri kena dekat sikit dengan mikrofon boleh? Okey. Terima kasih atas jemputan kepada bahagian promosi pelancongan ke sama-sama. Viral TV Station Ini pertama kali saya menjejakkan kaki ya. Dan kami pun memang baru sangat di Melaka ni. Betul. Terima kasih banyaklah. Sama-sama. Menjawab pada soalan pertama Ya. Saya sebenarnya asalnya bermula di bahagian promosi pelancongan. Oh, memang mula-mulanya. Ya, betul. Oh. Dahulunya dikenali sebagai unit promosi pelancongan Memang di negeri Melaka. di negeri Melaka. Tak silap saya. Asal orang Melaka lah. Saya asal orang Melaka. Okey. Dan saya Tahun berapa tu? tak silap saya mula bekerja pada ketika itu pada tahun 2000. Tahun 2000. Okey. Dan saya pernah juga mendapatkan pengalaman selepas saya bekerja di unit promosi pelancongan sekitar 2 hingga 3 tahun, saya pernah berkhidmat di bawah Kementerian Pelancongan Malaysia. Okey, pada ketika itu dikenali sebagai Majlis Tindakan Pelancongan Negeri Melaka, MTPN. MTPN. Ya, betul. Okey, dan saya ingat dalam tahun 2016 saya kembali balik ke bahagian promosi pelancongan sehingga pada tahun tak silap saya 2016 saya berpindah ke unit perancang ekonomi Negeri Melaka, UPEN. Unit perancang ekonomi Negeri Melaka sehinggalah pada tahun lepas April saya berkhidmat kembali ke bahagian promosi pelancongan. Ini saya rasa orang kata sebenarnya jodoh dengan bahagian promosi ni sangat panjang lah sebenarnya, ya. Itulah, saya rasa itu semua tu hanya kuasa sebenarnya. Kan kita mampu merancang kan. Baik. Sebelum saya nak pergi jauh lagi, saya nak tanya sedikit mengenai bahagian promosi pelancongan ini. Dia berada di bawah Jabatan Ketua Menteri Melaka. Saya. Dipantau oleh mana-mana kementerian dalam Malaysia? Okey. Ataupun untuk makluman bahagian promosi pelancongan ni merupakan salah satu daripada unit di bawah Jabatan Ketua Menteri. Dan diketuai, of course saya di bawah paling atas sekali YBSUK yang berhormat Datuk Seri Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka. Dan yang secara pentadbirannya saya melapor segala apa-apa aktiviti perancangan dan sebagainya kepada Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri di bawah pembangunan. TSUK pembangunan. Jadi itulah dia punya struktur dia. Jadi kalau biasanya dipanggil bermesyuarat, ya, bermesyuarat.
siapa lagi jabatan-jabatan yang akan terlibat bersama-sama dengan bahagian promosi pelancongan ini? Maksudnya, bahagian promosi pelancongan pun mesti akan bekerjasama dengan beberapa badan. Ya. Contohnya PBT dan sebagainya. Betul. Jadi mungkin Cik Syarif boleh terangkan sikit lah. Kita sebenarnya memang kita ada portfolio kita. Dikenali sebagai portfolio pelancongan, kebudayaan dan warisan. Dan warisan. Yang diketuai oleh, of course lah, YB yang berhormat Datuk Jailani lah. Exco. Exco Pelancongan di Melaka. Ya. Dan di bawah portfolio ni kita ada, tak silap saya, ada 40 40? jabatan agensi kajian negeri yang terlibat secara langsung kepada tiga portfolio ni. Salah satunya yang Nazim beritahu tadi lah. Ya. Kita ada PBT, kita ada jabatan-jabatan seperti JKR, Ya, kita ada pejabat tanah. Semua akan nak ikutkan pelancongan ni. Ya. Apa-apa yang berlaku di bawah matahari ni adalah pelancongan. Adalah pelancongan, betul. Yes. Aha. Betul. Jadi Buah mangga pun kita itu sebut pelancongan sebagai juga. pelancongan. Sakit pun pelancongan juga. Betul. Betul ya? Macam-macam. Maksudnya skop pelancongan sekarang ni sudah menjadi meluas, lebih meluas. Kalau dulu kita pada bangunan-bangunan lama dan sebagainya, tetapi orang datang Melaka bukan sekadar itu saja sekarang. Itu kita akan cerita sekejap lagi. Okey, kita berhenti berehat kerana hari ini kita ditaja oleh Awa susu kambing strawberry. Ya, ini kita ditaja oleh Awa susu kambing strawberry, dan hari ini untuk Cik Syahri kita akan minum kopi, cappuccino latte, tapi dia tak ada kafein dan tidak menggunakan gula putih itu, ya. Jadi kita akan rasa kerana dia ada khasiat, ada 8 extracts utama yang di apa nama ni, ingredients dia lah. Jadi nanti sekejap lagi mungkin kita akan cerita sedikit. Kita berhenti berehat untuk berikan laluan untuk iklan ini. Okey. Wow. Ada di antara anda yang menonton kami, saya harapkan anda untuk share, ya, dan juga anda boleh komen jika anda mempunyai sebarang pertanyaan untuk diajukan kepada Encik Syahri kita. Dan ini dia kofinya Encik Syahri. Cik Syairi. Macam mana saya nak sebut ni? Cik Syahri. Syahri betul ke? Itu Cikgu Syahri. Cikgu Syahri ni Syahri. Syahri ya. Okey. Jadi kalau ada di antara anda hari ini yang ingin bertanyakan soalan-soalan kepada Cik Syahri kita, iaitu pengurus besar bahagian promosi pelancongan dan juga Jabatan Ketua Menteri Melaka, daripada Jabatan Ketua Menteri Melaka. Jadi anda boleh hantarkan melalui komen ataupun anda boleh telefon saya di talian 010-838-2625. 010-383-2625. Okey ya. Jadi gitu, dan kita tanya satu soalan sebagai pembukaan ini. Ini baru soalan. Ini baru soalan ya. Bila kita tengok pandemik ini, ya, sangat orang kata memberi kesan tamparan yang hebat dalam industri pelancongan, bukan sahaja Malaysia, malah luar negara. Jadi ini sudah tentu membuatkan unit ataupun bahagian promosi pelancongan sangat orang kata nak hilang arah tujuan itu tidaklah, tapi mungkin ya memberikan sedikit tekanan, ya. Selalunya tekanan ini datang bagaimana agaknya, kalau boleh kita cerita tekanan yang datang di bahagian promosi ini. Okey, kalau soalan dia agak susah kalau sikit. kita nak menyingkap pandemik COVID-19 ni, Ya. Nak ikutkan kita akan nak ikutkan kalau masuk bulan Mac ni, kita dah setahun dah kita dah menghadapi Tepat setahun. pandemik. Genap setahun. Genap setahun. Dan kita tahu masa ketika berlakunya pandemik ni dan kita isytiharkan PKP 1.0 Ya, betul. pada tahun lepas, kita seolah-olah kita punya pelancongan ni dah macam reset. It's totally zero. Okey. Sebab everything semua tak boleh dah nak berjalan. Betul.
totally shutdown lah kita panggil lah. So kita tengok memang pada ketika itu kita memang pada satu situasi yang macam kita tak ada pengalaman kepada ketika itu menghadapi satu pandemik yang kita boleh katakan satu musuh yang kita tak boleh nampak, tak jangka, tak boleh nampak dan sebagainya. Jadi pada ketika itu kita tourism Melaka pada masa yang sama kita bekerjasama, collaborate dengan pihak kementerian, iaitu MOTEC lah. Dalam dari segi bagaimana kita nak menyusun atur pelan strategi dan sebagainya lah untuk tempoh jangka masa pendek. Pada kita jangkakan pandemik ni mungkin berlaku dalam sekitar 3 hingga 6 bulan. Betul. Tapi tengoklah sampai sekarang kita masih lagi nak menepani nak berperang dengan pandemik ni. Jadi boleh saya katakan pada ketika itu antara bulan Mac, April, Mei hingga Jun, memang kita tak ada apa-apa apa kita panggil hasil kepada pelancongan, kepada kerajaan negeri. Sedikit buntu lah kepada sektor, contohnya kepada sektor hotel, tempat-tempat tarikan dan sebagainya. Memang totally travelling is not allowed during that time. Tapi alhamdulillah pada ketika itu kita disokong oleh pihak kementerian kerajaan persekutuan dengan mewujudkan pakej-pakej ransangan pada ketika itu PRE prihatin dan sebagainya. Sedikit sebanyak kita dapat memberi sedikit nafas baru kepada kita punya industri lah. Walaupun pada ketika itu pelancong tak dibenarkan masuk merentas negeri. Apa pakej ransangan yang pertama itu diumumkan, Tuan? Okey, kalau saya boleh menyingkap saya punya nota ni, kita ada beberapa bantuan seperti yang pertama dulu masa PKP 1.0. Saya boleh mention dekat sini seperti contoh bantuan kepada pengusaha beca. Okey, kita ada bagi sebanyak RM600. Kita ada bantuan lain seperti geran khas prihatin GKP pada ketika itu untuk sektor SME. Tak silap saya RM3,000 untuk penggiat industri pelancongan berkategori kecil dan mikro. And then juga pada ketika itu pihak kerajaan persekutuan mengecualikan bayaran cukai pelancongan pada ketika itu dikecualikan bayaran cukai. Jadi itu memberi sedikit orang kata nafas lega kepada pengusaha hotel dan sebagainya So alhamdulillah pada ketika itu pada bulan Jun tak silap saya rentas negeri dibenarkan. Rentas negeri Jun. Pada ketika itu kita amat bersyukur pada masa itu di mana kita tahu kan tempoh antara Mac hingga Jun tu semua duduk dalam rumah. Bila dibenarkan keluar, so seolah-olah satu macam orang kata kita nak bagi perumpamaan kan tak sedap pula bunyinya kan ya. So pada masa itu kita telah mendapat satu tempahan mendadak, hotel yang mendadak mendadak sekali Dan ketika itu juga ada tak orang kata beberapa hotel, mungkin hotel bajet dan sebagainya yang shut down the business? Memang tak dinafikan lah Kita ada juga hotel-hotel yang pada PKP 1.0 tu memang ada hotel yang ditutup sementara dan juga ada yang ditutup untuk jualan dan sebagainya. Memang ada, memang tak dinafikan. Saya ingat masa ketika PKP yang pertama diumumkan, hotel yang pertama menutup operasinya di Melaka ini adalah sebuah hotel yang besar. Betul. Kan? Dan di kala itu sudah menunjukkan bahawa kita panggil indikasi lah bahawa sektor pelancongan ataupun sektor perhotelan pasti akan terjejas. Tetapi pada bulan 6 seperti Cik Syahri sebut tadi, memberikan nafas lega kepada semua penggiat ataupun kita panggil pemilik-pemilik hotel sama ada bajet dan sebagainya kerana permintaan begitu tinggi. Dan ketika itu kemasukan pelancong itu adakah hampir seperti biasa ataupun berapa peratus kalau dapat persentajnya pelancongan masuk kalau dibandingkan sebelum PKP? Kita pernah mendapat rekod ini berdasarkan sumber daripada pihak PDRM pada 1
satu hujung minggu tak silap saya pada sambutan Merdeka pada bulan 8 sekitar 60,000 satu hari Kenderaan. kemasukan kenderaan masuk ke Melaka di mana angka itu merupakan antara salah satu yang tertinggi berbanding pada tahun sebelum PKP. Yes. So memang kita mendapat pada ketika itu kita macam ada satu cahaya di hujung terowong lah kita Cahaya di panggil hujung lah. terowong, Kita dah dapat nampak macam ada satu pemulihan yang drastik Betul. untuk industri pelancongan kita ni lah. Tapi apakan daya kan. Saya rasa kita kena banyak belajar lah daripada PKP yang sebelum-sebelum ni lah. Di mana selain pada vaksin yang kita bergantung untuk era pemulihan COVID ni, vaksin yang paling afdal iaitu kita patuh SOP kita. Diri sendiri. Betul. Pengawalan diri sendiri Betul. itu lebih penting. Itu yang paling penting. Jadi kita pun dah didedahkan bagaimana untuk cara jaga diri kita sendiri dengan SOP yang telah ditetapkan. Saya rasa kita dah tahu dah kan. Kanak-kanak kecil pun dah tahu. InsyaAllah selepas PKP 2.0 ini ataupun selepas PKP yang akan mungkinlah kita tidak disambungkan lagi. Mana tahu insyaAllah kan ya. Selepas ini saya rasa anda semua sudah tahu bagaimana cara untuk mengawal pergerakan, mengawal bagaimana untuk bercampur, bergaul dan sebagainya. Okey, itu mengenai soalan yang pertama tadi. Okey, andai katalah kalau tidak berlaku orang kata pandemik ini tahun lepas dan juga tahun ini, apa perancangan promosi pelancongan yang dirangka oleh Jabatan Cik Syarif untuk Tourism Melaka pada tahun 2020 Okey, ialah kalau nak ikutkan memang kita amat-amatlah merinduilah aktiviti yang kita buat sebelum-sebelum ni semasa belum berlakunya pandemik COVID-19 ni. Sebenarnya kita dah aturkan lebih 220 acara pada tahun 2020. 220 acara. Sempena dengan 2020. Kalau you bahagikan dengan 12 bulan, you bayangkan satu bulan sekitar berapa? 5 acara. Betul. 5 ataupun 6 acara. 6 acara. 6 acara Dan antara 220 acara ni kita kenal pasti sebanyak 16 main event sepanjang Januari hingga Disember Di Melaka. Di Melaka dengan harapan kita mensasarkan jumlah pelancong sebanyak 20 juta. 20 juta tahun 2020. Okey. So memang kita dah susunkan cantiklah dah disusunan plan kita pemasaran, aktiviti promosi dan juga penganjuran acara kita. Sepatutnya instead of kita menganjurkan acara, kita juga menyertai aktiviti promosi yang dianjurkan oleh pihak Tourism Malaysia di dalam dan juga di luar negara. Okey. Dan juga kita juga menganjurkan roadshow kita sendiri. Okey, nak ikutkan kita punya pasaran utama domestik kita ialah di sekitar Lembah Kelang. Di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Perak dan Johor. Ini kita dah rancangkan untuk buat promosi. Secara sendiri okey. Tapi itulah disebabkan pandemik berlaku pada bulan, nak ikutkan pandemik berlaku pada bulan Disember 2019. So kita terpaksa revise balik kita punya plan strategik kita dan kita mengambil ulasan maklum balas dari pihak UNWTO pada ketika itu, United Nations World Tourism. Itu di bulan berapa? Bulan Disember. Yes. Okay. Kita kena tengok, kita kena revise balik sasaran kita. Kita kena reposition, readjust dan sebagainya. That's why pada tahun 2020 kita daripada 20 juta pelancong kita sasarkan, kita hanya menyasarkan 30% daripada jumlah pelancong yang kita capai pada tahun sebelum ni. Iaitu 5.6 juta saja. Yes. Dan apabila berlaku pandemik ini, berapa keputusan? Sudah ada perangkaan pelancong? Kita akan maklumkan sekitar pada awal Mac nanti.
Sudah ada dia Sudah punya ada dia punya figure. pengiraannya ya. Pengiraannya. Okey, kita berhenti berehat, kita saksikan sedikit luahan daripada Ketua Pegawai Eksekutif Mini Malaysia dan Asian Cultural Park. Silakan. Okey, dalam mengharungi pandemik COVID-19, Mini Malaysia kita proaktif juga. Kita tidak hanya berduduk diam diri. Dan ketika pandemik ni, dalam setahun yang lepas, apa yang kita buat, kita masih meneruskan lagi event-event kita. Walaupun tidak boleh meneruskan event secara fizikal, kita meneruskan program secara virtual. Dan syukur Alhamdulillah, FB Live Mini Malaysia dah berlangsung selama 15 minggu. Untuk season yang pertama lah, insyaAllah lagi 2 minggu kita akan buat season yang kedua lah. Seterusnya, kita banyak membuat kata-kata kerja dan perancangan-perancangan untuk masa akan datang lah. Dan insyaAllah akan banyak berita baik. Okey, terima kasih kepada anda masih lagi bersama kami. Hari ini rupanya bahagian promosi pelancongan ada bagi hadiah. Saya nak tunjukkan kepada anda, kalau ada di antara anda yang memberi komen ataupun pertanyaan, hari ini penerbit kami akan memilih kepada anda sesiapa saja yang membuat share live kita di mana-mana page, ya, satu pun cukup, itu syarat dia, dan anda memberi sebarang komen ataupun sebarang soalan untuk saya bacakan sekejap lagi, anda boleh menerima sebuah beg ini yang akan kami postkan kepada anda kalau anda berada di luar Melaka. Okey, ini dia dalamnya. Okey, saya nak tunjukkan dalamnya ni. Cik Syari, saya tunjuk ya. Okey, ni apa ni Cik Syari? Oh, ini kita punya tumbler, yes. Ada Chop Tourism Malaysia. Cap mungkin Tourism boleh Melaka. Tourism Melaka. Tourism Melaka, yes. Mungkin boleh zoom sikit. Ini dia. Nampak ni ada tumbler keras, boleh buat air sejuk, air panas saya rasa kurang, tetapi air sejuk okey ni. Kemudian ini yang best dia. Ini kancil ya. Kancil. Okey kan? Maskot kita. Maskot untuk Tourism Melaka. Ini dia. Itu hand sanitizer. Hand sanitizer. Mahal ni. Kalau nak beli pun mahal juga ni. Ada bau dia pun best. Okey, dan di dalam ini juga ada beberapa lagi souvenir yang akan diberikan kepada anda. Okey, taburkan sebarang komen di ruangan komen. InsyaAllah anda akan menerima sebanyak 10 beg akan diberikan kepada anda. Okey, Cik Syahri, silakan minum air kopi ni. Dah rasa dah? Dah separuh dah. Dah separuh ya. Kopi ni dibawakan kepada anda oleh Awa. Awa kopi ni yang jenis minuman cappuccino latte tanpa apa nama ni, tadi saya kata tanpa kafein ya. Sebab saya pun tak boleh minum kopi yang ada kafein. Saya kalau minum saya pening kepala. Tetapi ini dia nak diperkenalkan Awa susu kambing strawberry yang mana anda minat lah Okey, saya nak bacakan sedikit komen anda semua. Kalau ada dekat sini saya bacakan sekejap ya. Terima kasih kepada ada kata comel sanitizer tu. Terima kasih kepada siapa ni, Norizan Rosa. Dia kata korang semua kan suka datang Melaka. Memanglah ramai orang memang pilih Melaka sebagai satu destinasi pelancongan mereka ya. Dan siapa lagi, Salmiah, dia kata Melaka tempat bersejarah, pasti orang suka datang, tambahan asam pedasnya yang kau. Okey. Asam pedas yang Cik Syari suka makan asam pedas, pasti orang Melaka okey, tak ada allergic, tak ada. Okey, bagus. Jadi hari ini kita ada dapat tajaan asam pedas. Asam pedas dan juga daging salai apa Lena? Penerbit kita masakan apa tadi tu? Kita dapat masak lemak salai, daging salai, daging salai dan juga satu lagi itik salai. Jadi kita akan makan sama-sama di penghujung rancangan. Itu sumbangan daripada Warung Fa. Saya bacakan lagi Ashraf Azhari, banyaknya aktiviti. Dia kata memang banyak Dan selepas ini nantikan mungkin juga Cik Syari akan bercerita dekat kita apakah aktiviti-aktiviti yang mendatang selepas PKP nanti. Zainon Zainal, mohon bayaran lesen MPAG dikurangkan kerana chalet-chalet tak boleh berniaga dan kami tak dapat hasil disebabkan PKP. Kalau bagian macam ni, masalah yang macam ni, Cik Syari, pada siapa yang nak ditujukan ni? Saya ingat pihak PBT majlis Pihak majlis. Sama ada MBMB ataupun Hang Tuah Jaya ataupun Jasin dan juga Alu Gajah. Okey, kemudian siapa lagi yang hantar? Shima Ahmad, sektor pelancongan ini bernafas dalam lumpur.
Mungkin Cik Syahri ada pendapat yang berlainan sedikit. Dia kata bernafas dalam lumpur ni maksudnya dah sesak-sesak juga ni. Jadi mungkin Cik Syahri mungkin boleh bagi sedikit orang kata harapan kepada Shima Ahmad ni. Ya, okey. Siapa? Cik Shima. Cik Shima Ahmad. Okey, betul. Memang saya setujulah sebab sekarang ni selain pada bernafas dalam lumpur, kita ni sektor pelancongan ni ibarat satu kapal yang tenggelam. Nak timbul tu mengambil masa yang lama yes, sedikit. Memang kita jangkakan siapa-siapa pun even di peringkat kementerian dan juga peringkat negeri, pandemik ni mengambil masa untuk recover. Tapi kita harapkan bila dah sampai kita punya vaksin ni dan kita jangkakan ini salah satu daripada sinar kepada industri pelancongan kita, khususnya kepada industri pelancongan. Ya, betul. Kita harapkan bila berlakunya proses imunisasi ni, vaksin ni, diharapkan rentas negeri dibenarkan. Okey. Bila rentas negeri dibenarkan, pelancong mula masuk. Aktiviti pelancongan seperti sektor perhotelan, tempat-tempat tarikan, makanan dan sebagainya akan mula bukan bernafas lah, akan mula bertambah lagi lah dia punya rezekinya lah. Sebenarnya kalau kita tengok sektor perniagaan di Melaka memang sangat-sangat bergantung kepada kemasukan pelancong luar. Betul ya? Cik Syahri setuju. Bagaimana dengan pelancong luar? Berapa persen agaknya contributionnya kepada sektor perniagaan di Melaka ini berbanding dengan pelancong tempatan, maksudnya pelancong daripada negeri dalam Malaysia? Okey, komposisi jumlah pelancong yang datang ke Melaka dari tahun 2000 lah sehinggalah sekarang ni memang komposisi dia 7% adalah daripada domestik. 3% daripada luar negara. So alhamdulillah bukan saya nak kata apa, bila berlakunya pandemik ni kita ni Melaka ni tak seperti Singapura ataupun Thailand yang bergantung 100% daripada pelancong luar negara. 70% tu maksudnya kita bergantung kepada kita lah yang melancong ke negeri kita masing-masing. Okey. Dan 30% tu memang kita punya main turis kita datangnya daripada China, Singapura, Indonesia. Ini 3 market kita memang tak lari daripada tahun 2000 sehinggalah tahun 2019, 2020 rasanya sekejap je. Kita sehingga bulan Mac je kita benarkan. Lepas tu kita tak benarkan pelancong asing masuk. Jadi saya boleh kata bahawa kalau tanpa pelancong luar pun, maksudnya sektor perniagaan di dalam Melaka ini boleh hidup dan boleh berjaya dengan suksesnya menggunakan pelancong domestik saja. Setuju. Ya? Tapi dari segi jumlah pendapatan itu kena kita tengok. Sebab dari segi pertukaran wang asing dan sebagainya, bila kita kalkulatekan jumlah pelancong 30% itu 30% tu dia lebih tinggi kerana kemasukan wang asing. Betul. Itu dia punya the beauty of the international tourist. Ya, betul. Dan kita dengar lagu Dondang Sayang sikitlah ni dia, ataupun lagu kereta joget kereta lembu ni sambil kita bercerita. Okey, kita akan hubungi seorang peniaga ataupun seorang yang pengarah urusan travel agency, Encik Azhar. Kita sembang-sembang dengan Cik Azhar. Kita nak cuba tengok apa agaknya bagaimana bisnes dia, dan mereka juga mungkin ada perancangan-perancangan tersendiri dalam menghadapi pandemik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Tuan Haji Azhar bin Lat. Wah, ini nama pun sedap ni. Ini ayahnya bukan yang Lat tu, bukan bukan Lat yang pelukis kartunis tu, bukan Bukan itu. Okey, pengarah urusan Ar-Rahmah Tours and Services Sendirian Berhad. Ini kalau nak tengok nama company ni banyak ke Madinah, ke Mekah ya.
Ya, ya, ya. Bagi Tuan Haji lah, ya, bersama dengan saya ni kita bersama dengan pengurus besar bahagian promosi pelancongan. Jadi Ya. sudah tentu seperti apa kata Cik Syahri tadi dekat saya bahawa kita ni hampir-hampir orang kata lemas ya apabila berlaku pandemik ini. Bagi Tuan Haji pula, adakah perniagaan travel agency ini merupakan perniagaan satu-satunya perniagaan Tuan Haji? Ya, terima kasih kepada Viral TV kerana buat panggilan ini. Sama-sama. Memang sebenarnya apa yang paling terkesan akibat daripada pandemik ini Ya, adalah syarikat berkaitan dengan pelancongan. ya betul. Seperti yang saya dengar tadi daripada Tuan Syahri beritahu apa-apa yang berlaku di bawah matahari ini adalah berkaitan dengan pelancongan. Ya. Artinya kesan itu akan secara berangkai. Mhm. Kalau daripada segi penerbangan, hotel, pengangkutan, restoran, Mhm. kita nak pergi makan asam pedas Melaka pun tak boleh sekarang. Ya. Keras tangan. Betul. Kemudian segala-galanya bukan terkesan sedikit. Hampir 100%. Ya. Betul. Artinya kalau dulu 2019 kita ada sale 1 juta, 2020 start daripada PKP, zero. Ya. Agensi pelancongan tak dapat menjalankan apa-apa urusan perniagaan. Ya. Ya. Bagi peniaga ataupun peniaga-peniaga makan, mereka ada kalanya bila diumumkan PKP, mereka hanya stop untuk membeli bahan-bahan mentah. Ya. Tetapi bagi travel agency seperti Tuan Haji, ada Ya. kalanya tu orang kata kita sudah mengambil deposit sekurang-kurangnya mungkin 50% sebelum mereka melakukan aktiviti melancong ke luar negara. Dan apabila melancong di luar negara ini sudah tentu jumlahnya agak banyak kan. Dan sebelum untuk mereka nak terbang ke luar negara, Tuan Haji sudah pun mungkin membeli tiket kapal terbang dan sebagainya. Jadi mungkin Tuan Haji boleh cerita sikit dengan kami pengalaman Tuan Haji ya, mengendalikan masalah ini ataupun cara mana Tuan Haji menghadapi masalah ini ataupun handle masalah ini. Okey, jadi betul macam disebutkan tadi. Ya. Selalunya kalau tambahan kita berurusan dengan travel ke luar negara, 45 hari sebelum berlepas, Ya. kita perlu selesaikan dari segi tiket penginapan, daripada penerbangan, semua urusan itu perlu diselesaikan. Ya. Artinya, collection daripada customer, Mhm. kita akan bayar kepada penerbangan, Ya. kita akan bayar kepada hotel, kita akan bayar kepada ground operator yang menjalankan pakej yang kita kendalikan itu. Sudah pasti. Jadi bila pandemik itu berlaku secara tiba-tiba Ya. dan segalanya stop. Jadi kita berurusan dengan pihak penerbangan, berurusan dengan pihak ground operator. Apa yang disebutkan pada mulanya hanya sekitar mungkin 3 bulan, kemudian ke 6 bulan, Ya. sampai sekarang setahun. Ya. Artinya di sini di pihak sana juga meminta supaya kita hanya tukar tarikh yang boleh kita pergi. Jadi itu yang kita kena hadapi dengan customer. Ya. Tapi sekarang ni ramai yang dah faham tentang pandemik ini Ya. dan menunggu saat yang sesuai untuk kita semua dapat. Tambahan pula dah adanya vaksin ini, kita harapkan supaya benda itu berjalan dengan cepatnya, insyaAllah. Dan ada tak mereka yang ingin meminta kembali wang deposit dan sebagainya? Bagaimana Ada Tuan minimum. Haji Ada. handle kes macam ni? Okey, selalunya ada yang minta dengan yang minimum lah, kebanyakannya dah faham. Jadi apa yang kita boleh buat, yang bayaran yang kita dah bayar, itu memang kita tak boleh nak buat apa-apa refund. Kecuali ada daripada segi makan, minum yang belum dibayar, itu saja yang boleh dikembalikan pada customer itu. Itu sajalah yang kita hadapi. Mungkin Cik Syahri ada soalan nak tanya pada Tuan Haji? Assalamualaikum Tuan Haji. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik. Itulah. Okeylah Tuan Haji, mungkin benda ni mungkin saya boleh bagi pandangan saya lah.
Memang kita tak nafikan booking, pembatalan, tempahan dan sebagainya memang berlaku lah. Disebabkan kita tak boleh nak merentas negeri, negara dan sebagainya. Tapi mungkin kita kena ambil pendekatan lah. Pendekatan seperti yang pihak kerajaan negeri wawarkan, promotekan, Dream Now Travel Later, Ji. Di mana pihak user ataupun pengguna yang telah buat booking dan sebagainya, mungkin Tuan Haji boleh prolongkan dia punya jangka masa validity dia sehingga tahun 2022 katakanlah 22 23. Betul. So dah ada satu macam keselesaan kepada pihak kita sebagai pengguna ni. Memang dia akan travel, tapi kita tak tahu bila. Mungkin pendekatan ni kita boleh guna pakai. Bukan untuk travel agent, mungkin kita boleh peluaskan lagi kepada tempat-tempat tarikan, hotel dan sebagainya. Jadi itulah yang kita harapkanlah. Kita sebagai penggiat industri lah, pelancongan. Ya, betul sangat tu, Tuan. Sebelum kita berpisah Tuan Haji, mungkin Tuan Haji, saya rasa sebelum ini banyak orang kata fokus bisnes itu kepada international travel ataupun package antarabangsa. Bagaimana pula dengan perancangan Tuan Haji untuk jika kita tidak boleh melakukan penerbangan selepas ini, mungkin mengambil masa, apa agaknya perancangan untuk syarikat Tuan Haji? Untuk domestik bisnes ini. Okey, selain daripada kita buat travel international, kita juga ada domestic package. Artinya lawatan-lawatan ke dalam negara ini. Contohnya memang banyak ada kalangan orang ramai yang berkunjung ke negeri Melaka. Memang macam seperti Tuan Syahari katakan tadi, 70% daripada pelancong yang datang ke Melaka adalah daripada domestik. Bermakna kata peluang untuk mendapat pelancong daripada domestik ini tinggi. Jadi kita rasa pada tahun 2021 ini kita akan fokus untuk pelancongan domestik. Mudahan kerajaan akan buka sempadan negeri dan kita akan create package-package yang menarik untuk orang ramai berjalan dalam negara. Saya harapkan semoga bisnes Tuan Haji akan berkembang maju walaupun dalam negara. Jadi semoga Tuan Haji berjaya, insya-Allah. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Tuan Haji Azhar. Okey, kita berhenti berehat. Sekembalinya saya akan bacakan sedikit komen dan insya-Allah penerbit-penerbit kami akan mengambil mereka yang aktif dalam komen ini untuk diberikan hadiah sebanyak 10 hadiah yang disediakan oleh bahagian pelancongan promosi pelancongan Jabatan Ketua Menteri Melaka. Okey, kita berhenti berehat untuk mendengarkan pula sedikit cerita ataupun video rakaman temu bual bersama bahagian komunikasi korporat Seri Cendana Ballroom and Cafe. Silakan. Okey, oleh kerana isu pandemik ni meningkat, kerajaan telah mengisytiharkan PKP. Banyak juga perniagaan terjejas. Antaranya kita juga terjejas dan kita punya perniagaan tak dapat nak diteruskan, majlis banyak yang tertunda. So kami harap pihak kerajaan dan pihak kerajaan negeri Melaka dapat membantu dan menyokong kami dari segi membuat seminar dan juga majlis yang lain lah dekat sini. Okey, kami akan buat promosi untuk majlis perkahwinan. Tapi boleh tengok kita punya Facebook dan website apa promosi yang akan datang, dan juga akan datang ni sekarang ni kita akan fokus kepada Ramadan kita juga untuk menarik balik orang untuk datang ke Seri Cendana balik. Okey, terima kasih kepada anda masih lagi bersama kami di podcast at Viral TV Station Malaysia. Dan jom kita bacakan sedikit komen daripada Muhammad Faizal Ismail. Ni Muhammad Faizal, dia kata apa ya? Diharapkan dapat sokongan daripada pihak pelancongan di mana vaksin awal dapat diberikan kepada frontliner pelancongan juga. Bagaimana mengenai cadangan Muhammad Faizal ni, Cik Syarif?
Ada dengar ataupun ada dengar ura-ura? Sebenarnya proses imunisasi vaksin ni dia ada peringkat dia. Okey, seperti mana yang kita maklum, ada 3 fasa. Fasa pertama dia akan lebih kepada fokus kepada frontliners. Ya. So frontliners ni nak ikutkan kita ni bagai industri pelancongan ni is sebahagian pada frontliners. Ya. Tapi saya tak tahulah, mungkin benda ni kita boleh angkat untuk pertimbangan Ya. kepada pihak yang inilah yang berkenaan. Bila Cik Syahri kata tadi untuk diangkat untuk pertimbangan, biasanya suara tourism Melaka apabila di sesuatu mesyuarat itu bersama dengan PBT, bersama dengan ahli exco, kerajaan negeri, selalunya perkara yang diangkat itu selalunya berkisarkan mengenai selain daripada promosi bagaimana? Hal-hal yang bagaimana? Kalau dapat dikongsi lah, kan? Nak ikutkan Dalam itu, board meeting, ya. nak ikutkan segala agenda yang dibincangkan di peringkat post ESCO memang sulit. Okey. Okey, tapi setiap sesuatu mesyuarat di peringkat kerajaan negeri, kita akan adakan satu selalunya disusuli dengan press media. Press conference di mana kita sama ada YEB Ketua Menteri ataupun ESCO selaku pengurusi kepada jawatankuasa pos pos ESCO akan memaklumkan kepada media-media apa yang berlaku, selalu macam tu. Okey. Yes. Dan bahagian promosi dan pelancongan mempunyai toolsnya, ya, dalam orang kata nak mengenengahkan industri pelancongan di negeri Melaka terutamanya. Biasanya selain daripada kalau minggu lepas ataupun 2 hari lepas kami mempunyai brigade seni bersama dengan kami. Itu juga tools ataupun mungkin itu juga merupakan satu senjata tourism atau bahagian promosi pelancongan. Ada tak perkara-perkara lain yang mungkin boleh kita kongsi sama yang dapat kita ketahui bahawa tugas-tugas bahagian pelancongan promosi ini yang boleh diangkat ataupun kita fahami secara mendalam? Okey, untuk maklumat bahagian promosi pelancongan ni memang main objektif adalah untuk mempromosikan Melaka sebagai satu destinasi yang wajib dikunjungi oleh pelancong di dalam dan juga di luar negara. Jadi untuk menyokong kepada matlamat kita mendapatkan sasaran tu, kita bahagian promosi pelancongan kita selain pada brigade seni, sebab brigade seni sebahagian daripada komponen struktur bahagian promosi pelancongan. Kita ada unit acara. Di mana yang kita saya sebutkan tadi, kita ada 220 acara yang sepatutnya kita anjurkan pada tahun lepas, tapi kita hanya dapat menganjurkan sekitar 114. Itu sebelum PKP hari itu. Yes. Okey. So ini acara. Ini salah satu daripada unit yang penting di bahagian promosi pelancongan. Kita juga disokong ada satu unit iaitu promosi dan pemasaran. Okey, yang ini lebih kepada kita anjurkan aktiviti promosi di mana kita ada kerjasama antara pihak tourism Malaysia di peringkat MOTEC dan juga pihak luar seperti Singapore Tourism Board. Kita ada Thailand Tourism Authority dan sebagainya. Memang kita ada kerjasama, networking di peringkat antarabangsa. Okey, selain pada itu kita juga ada unit pembangunan produk pelancongan. Di mana unit ini bertanggungjawab untuk mengenal pasti produk-produk yang berpotensi untuk kita jadikan sebagai produk baru. Okey, antaranya ada pernah dengar itu satu teratak Solo di Brisu. Ya, saya pernah dengar. Gajah. Saya pernah dengar. Itu salah satu daripada kita dah kenal pasti produk-produk yang kita rasa dah mula viral dah ketika itu. Betul. Ya? Yes. Okey. Then kita ada satu ladang nenas yang terbesar di Melaka. Datang boleh makan nenas. Di Kuala Linggi. Kita tahu nenas datang daripada Sarawak. Betul. Daripada Johor. Tapi kita Melaka pun manis. Ada nenas. Tak katakan manis, memang manis lah. Manis macam orang Melaka jugalah manis-manis walaupun kahau orang kata tapi manis Yes. Okey, jadi yalah. Okey.
Jadi mungkin juga selepas ini kita akan cuba hubungi seorang lagi pemanggil Puan Shima Ahmad, tetapi saya minta Akma, mungkin penerbit kita, catatkan kepada mereka yang akan menangi hadiah daripada ataupun cenderahati daripada tourism, buah tangan bahagian promosi pelancongan Jabatan Ketua Menteri Melaka untuk semua penonton Viral TV Station Malaysia. Okey, kita bersama dengan Puan Shima Ahmad. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Ni dia. Seri Cendana Ballroom and Cafe. Ini sebuah Hello. Ya, dengar suara saya? Puan Shima? Halo Puan Shima. Ya saya. Okey, dengar ya. Okey. Ya dengar. Jadi Puan Shima boleh cerita sikit tak mengenai Seri Cendana Ballroom ni dan kafe ni? Maafkan saya. Pengusaha Melati Tanjung Resort Langkawi. Ya Allah ya Tuhanku. Ini saya minum kopi. Wah, hari ni terlebih segar sampai tersalah pula ni ya. Puan Shima Ahmad, betul ya namanya? Ya saya. Pengusaha Melati Tanjung Resort Langkawi. Orang Langkawi ni Cik Syahri. Ya saya. Orang jauh ni. Okey, bagaimana pelancongan di Langkawi sekarang ini Puan Shima? Kalau dapat kita laporkan sedikit dari sana. Okey, buat masa ni di Langkawi sekarang ni masih lagi sunyi, sepi lagi. Ya. Masih sunyi sepi, pantai pun tak ada orang sebab masih lagi belum dibenarkan merentas negeri kan. Hanya di cakap pelancongan sektor aktiviti pelancongan hanya melibatkan dalam daerah Langkawi sahaja, hanya orang tempatan sahaja. Jadi masih lagi sunyi sepi, pantai masih tak ada orang lagi, jalan masih lengang lagi buat masa ni. Dan Langkawi kosong lah lebih kurang ya. Ya, lebih kurang macam tu lah. Apa aktiviti orang Langkawi? Kalau pelancongan orang kata masih suam-suam macam ni kan ya. Jadi apa biasanya aktiviti orang-orang Langkawi kat sana? Kebanyakannya kalau lokal Langkawi kebanyakannya akan ke pantai je lah, akan ke pantai. Lepas tu macam ada beberapa operator lain macam sebelum ni dia ada macam contoh cable car, ada buat promosi kau-kau untuk orang penduduk Langkawi sahaja. Even hotel-hotel Langkawi, hotel 5 bintang pun ada buat promosi yang yang dahsyat lah untuk penduduk Langkawi. Maksudnya nak tarik penduduk Langkawi untuk pergi bercuti ke tempat tersebut lah. Ya. Maksudnya contoh macam kita sendiri pun ada buat promosi khas untuk orang Langkawi, duduk bilik yang daripada harga yang murah pada harga yang rendah dan dapat duduk kat bilik yang depan pantai apa semua. Macam tu lah. Ada sambutan Itu, juga ya? Ya. Ada sambutan juga ya? Ada tapi terlalu sedikit sangat. 1-2% macam tu lah dalam keadaan sekarang ni. Kalau Puan Shima boleh berkongsi dengan saya lah, ada tak hotel-hotel yang tutup terus di sana sekarang ni? Tutup terus tu yang saya tahu masa PKP 2 ni ada beberapa hotel yang tutup operasi. Mungkin sementara kot. Kalau tutup terus pun, kalau di sekitar Pekan Kuah pun ada juga yang tutup terus macam a few hotel lah. Yang tutup terus, maksudnya ada yang tak boleh nak survive ada juga yang dah tutup terus. Kalau di Pantai Cenang ni setahu saya memang ada yang tutup sementara lah sebab tidak ada pengunjung. Jadi untuk nak mengurangkan kos operasi dan sebagainya, ada yang tutup terus lah. Tutup sementara. Pada bulan 6 tempoh yang di mana kita sudah daripada PKP 1 kemudian dibuka kembali semua sektor-sektor, kebanyakan kita boleh merentas negeri. Di Langkawi juga, bukan saja di Melaka, saya percaya di Langkawi juga mengalami orang kata tempahan yang begitu drastik ya. Betul. Sehabis saja PKPB boleh je merentas negeri, Langkawi terus dikunjungi. Terus dikunjungi. Pada pendapat Puan Shima, kalau nak diberi percentage pelancong domestik ini, kebanyakan mereka itu yang tinggi permintaan itu datangnya daripada mana? Lembah Kelang. Begitu juga kita di Melaka ya. Betul. Jadi orang Lembah Kelang ni sangat penting dalam industri pelancongan ya. Sebab Sungguh. kita Lembah Kelang ni, Kuala Lumpur kita consider sebagai generate tourist. Dia generate tourist. Kita ni receive tourist. Kita receive Kita tourist. terima tourist.
Dan yalah masa tu dan kemudian bila berlaku PKP yang kedua ini kembalilah suram di Langkawi begitu ya Puan Cima ya. Ya. Bagi Di Langkawi kita perlahan balik industri ni bila Lembah Kelang kena PKPB bulan 10 hari tu. Oh. Kan bila Lembah Kelang maksudnya Selangor, KL mula kena PKPB, tak boleh merentas negeri dan mula down balik di sana dan banyak kita punya tempahan booking semua ada yang cancel dan postpone semua, kebanyakannya postpone sehingga Disember itulah. Kan masa Disember tu kan tengah boleh merentas negeri semula kan. Sebab tu bila tengok ada yang viral Langkawi bulan Disember tu memang padat penuh sangat. Sampai orang datang. Sampai coklat habis ni Puan Syima. Ya, sampai tinggal rak kan. Betul. Sampai macam tu sekali ya. Okey. Ya. Jadi Puan Cima, kalau sebentar nanti kita nak cerita sikit mengenai kalender pelancongan Melaka 2021, Tuan Syahri kita akan bagi tahu. Mungkin dekat Langkawi Puan Cima ada dengar-dengar apa agaknya yang bakal dilakukan selepas pintu sempadan negeri Kedah ini dibuka dan PKP dimansuhkan ataupun kita semua mempunyai akses yang selepas ini boleh merentas negeri. Jadi apa agaknya perancangan di Langkawi yang Puan Cima dah dengar-dengar, dah risik-risik yang Puan Cima boleh kongsi sama? Buat masa ni banyak perancangan dia buat yang macam kata nak menarik pelancongan ke Langkawi tu. Tapi sekarang ni yang betul-betulnya saya tak pasti yang mana yang akan dijalankan. Banyak yang dia macam sebelum ni apa yang kalau dulu yang besar punya macam itu di Langkawi, Iron Man semua, tapi sekarang ni ada yang lokal punya sendiri nak menggalakkan datang ke Langkawi lah. Baik. Terima kasih Puan Cima. Puan Cima ada apa-apa lagi yang nak dikongsi sama lagi? Itu saja. Itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Cik Syahri, saya nak tanya tadi mengenai kalender pelancongan Negeri Melaka 2021. Dah dirangka pastinya kan? Sudah. Dan mungkin Cik Syahri boleh berkongsi sama dengan semua di antara kita. Semoga ini juga memberikan sinar kepada kita ya, ataupun harapan kepada kita. Semoga kita dapat rasa bahawa orang kata pandemik ini hampir-hampirlah orang kata dah nak meninggalkan kita dan kita nak meraihkan dengan acara-acara yang hebat di Melaka. Silakan Cik Syahri. Memang mengharap sangatlah pandemik ini akan berakhir. Ya. Dengan secepat yang mungkin. Okey, untuk makluman semua kita pada tahun ini 2021 sebanyak 115 acara kita dah rangkakan bermula pada Januari hinggalah Disember 2021. Tetapi disebabkan pelaksanaan PKP 2.0 pada bermula 13 Januari sehingga kini kita Kajian Negeri melalui Tourism Melaka terpaksa melihat balik pelaksanaan acara-acara utama sebab kita antara 115 acara tu kita ada 14 acara utama. Okey. Untuk kita laksanakan. Okey, so baru-baru ni telah ada satu keputusan daripada pihak Kerajaan Negeri Melaka melalui mesyuarat Kerajaan Negeri di mana kita dimintalah untuk menangguhkan acara-acara yang berskala besar. Sebab kita acara skala besar ni kita perlukan kunjungan daripada orang luar Melaka. Orang Melaka untuk merentas negeri, untuk datang ke Melaka bermalam, berbelanja dan sebagainya. So insya-Allah kita tengok kalau dalam tempoh 3 bulan ni kita punya kes semakin baik, semakin terkawal, kita akan maklumkan acara-acara berskala besar ni tarikh yang kita putuskan nanti. Insya-Allah kita akan maklumkan pada orang ramai nanti. Jadi tak ada satu yang boleh kita kongsi sama buat acara yang macam mana ni salah satu acara besar kita iaitu bolehlah kita mention kat sini Melaka Food Fiesta. Wow, makan yang kita jangka untuk dibuat di Melaka Tropical Food Farm. Wow. Okey, and then kita ada Malacca Dutch Week, minggu Belanda, minggu pelancongan Belanda. Wow. Yang ini kita dapat kerjasama dengan pihak kedutaan Belanda. besar Belanda di Kuala Lumpur. Corak persembahan
dia akan lebih kepada kebudayaan di antara Melaka dan juga Belanda. Dan kita tengok memang ada sinonimnya lah sebab kita pernah dijajah oleh pihak Belanda dan ini antara salah satu daripada promosi yang kita boleh ketengahkan di peringkat antarabangsa. Okey, untuk pasaran Belanda lah sebab dah ada dia punya connection. Dan juga salah satunya ialah ini pun acara pun besar, Pesta Bunga Melaka. Wow. Pesta Itu Bunga akan Melaka kalau berlaku di mana agaknya? Pesta Bunga Melaka kita akan adakan di Taman Seribu Bunga. Di Aikro. Sekarang ini telah diambil alih oleh Majlis Hang Tuah Jaya. Memang dia di bawah pentadbiran Hang Tuah Jaya. MPHTJ. Yes. Banyak bunga lah dalam tu. 1,000 bunga. 1,001 bunga. Mesti wangi ya kalau balik keluar daripada situ mesti wangi. Okey. Itu saja. Dan jadi kalau ada di antara anda yang ingin menelefon kami, anda boleh telefon saya sebelum kita berpisah 010-383-2625 kalau nak bercakap dengan Cik Syahri. Dan soalan yang terakhir yang mungkin saya boleh tanyakan adalah sekarang ini kalau kita tengok banyak konsep-konsep virtual itu diperkenalkan. Mungkin tourism Melaka juga ataupun bahagian promosi pelancongan negeri Melaka ini juga mempunyai virtual projectnya yang tersendiri yang boleh kita kongsi sama. Memang dalam kita mendepani pandemik COVID-19 ni, antara salah satu daripada marketing tool kaedah promosi kita ni adalah melalui secara atas talian itulah sekarang ni dah macam popular lah virtual tour, virtual ini dan virtual itulah. Memang kita tak nafikan antara penggiat industri kita yang paling aktif lah yang mengamalkan kaedah ini adalah salah satu daripada sahabat saya lah. Saya pun nak mention nanti. Boleh. Tak ada masalah. Saudara Syaukani. Dia ni antara satu insan penggiat industri kita yang kita panggil sebagai is a true man dalam industri lah. Dia berjuang dia pengalaman memang banyak dalam industri ni dan pada masa pada ketika inilah memang dia memang 100% dah mempromosikan produk-produk pelancongan kita ni yang khususnya yang berkaitan dengan produk warisan, berdasarkan warisan contohnya Kampung Moten baru ni Kampung Moten, Kampung Portugis di sekitar Jalan Jongka. Ini antara produk-produk yang dibuatkan secara virtual untuk dipromotkan di peringkat antarabangsa. Kalau tak silap saya pada hari ini petang ini beliau ada membuat satu visi antara dia dengan pihak Tourism Malaysia untuk mempromosikan satu produk berkonsepkan virtual lah di Melaka ni lah iaitu berkonsepkan warisan. Jadi of course itu salah satu daripada kaedah pelaksanaan untuk mempromosikan Melaka ni dan kita juga mengambil pendekatan untuk menggunakan platform sebelum ni. Kalau Nazim pernah dengar, kita ada platform Melaka Access. Melaka Access ni ada salah satu merupakan satu platform yang kita consider sebagai platform digital rasmi kajian negeri lah. Di mana pada tahun lepas pada bulan Jun bersempena dengan open rentas negeri dibenarkan, kita pada masa yang sama kita melancarkan platform digital Melaka Access ni untuk kemudahan pelancong-pelancong dari luar untuk menikmati produk-produk pelancongan kita pada kadar harga terdiskaun. So kita dia platform membeli belah jugalah. Yes, dia ada 800 lebih merchant. Termasuklah hotel, tempat tarikan, tempat makan, everything. InsyaAllah. So kalau boleh InsyaAllah mungkin download sekarang ni. Mungkin kami juga boleh bekerjasama juga dengan Viral TV. Kita juga jemputlah pihak ini untuk bersama-sama kerana kita bukan saja di sini, kami di bawah juga mempunyai studio-studio TV untuk seperti ruangan untuk membeli belah dan sebagainya dibuatkan secara live. Itu juga saya alu-alukan juga kerjasama ini. Dan mungkin juga Viral TV kita sedang merangka untuk membuat virtual tours ini seperti masjidnya, museumnya. Jadi mungkin
mungkin saya rasa kita boleh berkolaborasi bersama. InsyaAllah. Ya, Berkolaborasi berkolaborasi bersama. bersama. Melaka kita alu-alukan Ya. bentuk kerjasama ni Baik. dengan Melaka TV. Akan kita panjangkan. Okay. Alright. Jadi Cik Syahri mungkin ada kata-kata untuk semua penonton-penonton sebelum kita berpisah ataupun ada perkara-perkara yang mungkin kita tak bangkitkan tadi, mungkin Cik Syahri nak bangkitkan sebelum kita berpisah, silakan. Okey, terima kasihlah. Terima kasih. Ya. Saya mengambil kesempatan Ya. untuk sesi bual bicara ni Ya. kepada rakan seperjuangan saya di luar sana penggiat industri pelancongan di Melaka. Be strong Ya. sebab saya rasa bila vaksin dah mula masuk dan akan dilaksanakan pada waktu terdekat ni, Ya. kita harapkan ada satu sinar yang barulah kepada industri pelancongan di Melaka ni lah. So pada masa yang sama saya juga ingin mengambil kesempatan kepada of course lah kepada jabatan dan juga agensi kerajaan negeri Melaka since PKPB ni tak dibenarkan aktiviti merentas negeri, kita hanya mengharapkan kita lah dan dapat menyokong industri kita. Ya, betul. Industri pelancongan kita. Kalau tidak siapa lagi kan. Betul. Jadi kita harapkanlah kepada pihak apa-apalah mana-mana jabatan agensi di bawah kerajaan negeri Melaka ni, Ya. sekiranya ingin membuat aktiviti yang berkaitan dengan MICE meeting ke insentif, convention, whatever, silalah pilihlah Melaka. hotel di Melaka Di ni Melaka, ya. untuk menyokong kelangsungan hidup industri kita ni. Melawat Melaka bererti Betul. melawat Malaysia ya. Okeylah. So akhir kata saya bagi pihak Tourism Melaka lah, kita harapkanlah kita dapat berjuang bersama Ya. sehingga titisan darah terakhir kita tahu industri kita ni adalah merupakan satu industri yang besar contributionnya kepada ekonomi, Impactnya kepada ekonomi. negeri Melaka. Okeylah, saya rasa itu saja. Terima kasih Terima bagi kasih pihak banyak. Viral TV. Dan sebelum kita berpisah, kita saksikan temu bual bersama dengan bahagian komunikasi korporat Taman Buaya yang kami rakamkan selepas ini, dan sekembalinya kita akan membuat sedikit review makanan yang ditaja khas hari ini. Cik Syahri, kita ada makan berat hari ini ditaja khas Asam oleh pedas. Warung Fa, Warung Fa. Dan sekembalinya juga saya nak berikan satu soalan untuk anda memenangi awar susu kambing strawberry. Jangan ke mana-mana. Jadi hala tuju Taman Buaya selepas ini kita ada satu hala tuju yang very clear, iaitu kita selain daripada pelancongan, so kita juga adalah satu pusat untuk pemeliharaan hidupan liar. Maka kita punya operasi still akan berjalan seperti biasa, walaupun macam mana sekalipun kita masih mempunyai kesukaran untuk meneruskan kita punya aktiviti lah. Sebab penjagaan haiwan dan sebagainya memerlukan kos. Jadi kos yang kita tanggung ini bergantung ataupun selama ini kita berharap kepada pendapatan daripada jualan tiket ataupun pelancong yang datang ke Taman Buaya lah. Jadi dengan ketiadaan pelancong ataupun pengunjung ke Taman Buaya memberikan impak yang sangat kuat pada Taman Buaya untuk meneruskan operasi. Mungkin pendekatan kita akan sedikit berubah lah. Kita cuba untuk lebih kreatif untuk menarik ataupun orang kata untuk mengekalkan kita punya hubungan dengan pihak masyarakat luar. Setidak-tidaknya kalau anda kata pandemik ni dah berakhir ataupun dah habis, Taman Buaya tu telah bersedia untuk menerima pengunjung setelah pelancong dibenarkan untuk berjalan semula. Antaranya yang kita telah lakukan adalah media sosial, kita buat virtual visit. Jadi antara kaedah yang kita cuba jalankan adalah dengan virtual lah. Walaupun dia punya impact tak berapa nak begitu signifikan, tapi setidak-tidaknya hubungan kita dengan masyarakat tu tak terputus. Jadi kita masih lagi boleh menyampaikan salukan maklumat berkenaan dengan status perniagaan kita atau status operasi kita, dan mungkin setidak-tidaknya mereka akan tahu kewujudan kita dan mereka akan datang setelah dibenarkan untuk melancong semula. So itulah sikit sebanyak. Jadi
Okey, ini dia. Kalau anda saksikan atas meja saya ini adalah sumbangan-sumbangan ataupun makanan-makanan yang ditaja oleh Warung FA. Kalau anda nak ke Warung FA sekejap lagi, Warung Fa, maafkan saya, kami akan mainkan video sekejap lagi. Warung Fa ini menyediakan perkhidmatan menghantar makanan ke pejabat-pejabat mengikut menu yang dipilih. Banyak menu-menu dia, tempahan perlu sehari awal untuk membuat penyediaan bahan. Kemudian sebarang pertanyaan lanjut boleh direct call ataupun WhatsApp di nombor 0196265710. Kalau tak sempat nak salin, anda ke Instagramnya saja, anda boleh DM di Warung Fa. Dan cari je Warung Fa, WAROUNK FA. Fa lah tempat pelancongan, video tempat pelancongan di belakang sekejap lagi. Okey. Dan kemudian kalau anda nak pergi ke Warung Fa ni, Cik Syahri dah boleh rasa dah ni, dah boleh cedok-cedok juga ni Saya ni bawa dulu. Apa dia? Cik Syahri boleh cedok-cedok, tak ada masalah. Dan kemudian di samping tu juga dia bertempat, kalau nak pergi ke warung dia ataupun restorannya adalah di Jalan Utama Taman Air Keruh Haid Melaka. Kemudian ini dia Popia Hujung Pasir. Acap mungkin boleh zoom in Popia Hujung Pasir. Popia Hujung Pasir ni Cik Syahri pernah rasa ke sebelum ni? Pernah rasa dan saya rasa agak terpanggil dengan Popia Hujung Pasir ni kerana dia lain daripada yang lain. Maksudnya Cik Syahri memang dah tahu dah. Dah tahu makan dengan kuah kuah kacangnya. Okey. Jadi yang ini anda boleh ke Instagramnya Popia_Ujung_Pasir bertempat di kuih-kuih yang banyak-banyak dekat Ujung Pasir tu. Dan tempatnya adalah Perhentian Kuih Kampung 202 Jalan Ujung Pasir 7,500 Melaka. Okey, nombor telefon Popia Ujung Pasir 0136563190. Terima kasih kepada anda yang menghantarkan makanan-makanan yang begitu bagus sekali, yang begitu lazat sekali. Saya rasa okey Cik Syahri memang Cik Syahri dah biasa. Lepas ni kita makan berat sikit. Ni Warung Fa ni ada salai ayam salai, ada asam pedas ikan, ada itik salai. Itik salai ni saya tak pernah rasa. Ini biasa orang negeri lah Cik Syahri Okey, dan itu antaranya. Dan ini dia Awa Cafe. Minuman kami hari ini, minuman rasmi kami hari ini adalah daripada Awa Cafe. Okey ke rasa dia Cik Syahri? Pahit-pahit ke ataupun macam mana dia punya kopi tu? Just nice. Dan kalau tengok air yang warna purple ni, purple pun tak purple sangat, tapi warna apa ni kita nak panggil ni? Warna apa tu? Purple Ini adalah dragon fruit. Yes, dragon fruit yang ditaja oleh Warung Fa. Warung Fa ni macam-macam air buah-buahan ada dekat sana. Anda boleh makan tengah hari, petang, dan anda boleh buat tempahan. Okey? Alright. Itu dia. Okey, saya nak bagi hadiah lah. Okey, untuk hadiah-hadiah daripada yang cendah hati yang dibawa oleh Cik Syahri ni, kami akan nyatakan di ruangan komen nanti siapakah yang bakal menerima hadiah-hadiah tersebut Ada tadi kata comel, hand sanitizer yang dibawa. Dan hari ini dia susu kambing strawberry. Kalau anda ingin menjawab ingin memenangi hadiah ini bernilai RM47, RM47, dan dia mempunyai macam-macam 8 ekstrak utama dia, tapi saya tak nampak apa benda. Maklum dah tua ni, nak masuk 50 ni. Apa ekstraknya ni dia ada gambar macam madu, saya nampak ada buah delima, lagi ni tumbuhan ni, bunga ni saya tak pasti bunga apa ni. Mungkin Cik Syahri boleh tahu katnya ni bunga apa ni. Ini bunga apa ni Cik Syahri? Ataupun dekat sini ada dia punya ni. Jadi saya bacakan. Jadi dia mengandungi susu kambing berblister strawberry, mengandungi vitamin C, vitamin dan 8 makanan sunnah seperti delima, madu. Lepas tu kismis, zaitun. Lepas tu gam Arab, kurma dan zafran. Okey, soalannya saya nak minta Cik Syahri bagilah soalannya. Mungkin Cik Syahri ada soalan mengenai negeri Melaka. Mungkin Cik Syahri boleh bagi satu soalan, dan kalau mereka berjaya menjawab, mereka harus jadi komen yang pertama menjawab. Orang yang pertama menjawab dengan betul adalah pemenang untuk hadiah ini. Okey. Agak-agak tempat pelancongan dekat negeri Melaka lah. Mungkin kita boleh bagi hint-hint sikit, kemudian kita tanyakan soalan. Okey.
Kalau kita macam mana? Kalau kita naik bot, kita lalu di kampung apa contohnya. Itu contoh. Mungkin Cik Syari ada soalan Cik Syari sendiri. Okey, soalan saya Mm-mm. apakah nama tarikan terbaru yang terdapat di Zoo Melaka? Apakah nama tarikan terbaru yang terdapat di Zoo Melaka? Zoo Melaka, bukan Zoo Negara, Zoo Melaka. Tarikan terbaru yang terdapat di Zoo Melaka. Okey, cepat, jom. Anda boleh jawab apa dia? Dah ada pemenang. Siapakah nama pemenangnya? Dinosaur Encounter. Betul ke? Dinosaur Encounter. Okeylah, tahniah kepada pemenang. InsyaAllah kita akan berikan hadiah-hadiah yang lebih hebat selepas ini. Dan jomlah kita makan sambil-sambil tu. Dan Cik Syari nak dengar lagu apa ni katnya? Lagu Dongdang Sayang? Boleh? Lagu Dongdang Sayang boleh? Bagi pihak kru produksi dan seluruh warga Viral TV Station Malaysia, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang menonton. Terima kasih kerana menonton podcast at Viral TV Station Malaysia. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Syari. Dan selepas ini saya nak bawa Cik Syari jalan sikitlah dekat dalam studio-studio kami. Jumpa lagi. Assalamualaikum, dan sambil-sambil tu jangan terus tak tonton kami kerana lepas ni anda nak tengok kami nak review makanan-makanan dekat depan ni.
perniagaan popiah ni kami dah mulakan daripada sejak 25 tahun yang lepas sehingga dah ke hari. Popiah ni sebenarnya sama, tapi keunikan rasa dia tu ada kelainan sikit sebab kami ada pelbagai jenis perisa seperti ayam, daging, udang dan biasa original lah, orang panggil sayur tu kek original lah. Dengan kuah. Biasanya orang makan popiah ada salut dengan sambal, tapi yang dekat popiah Ujung Pasir ni kita ada kuah.